Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dapat bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya sebagai amalan salih kita dan sebagai pemberat timbangan kita pada hari akhirat esok, insya-Allah. Hari ini kitab yang dipilih untuk menggantikan Ustaz Zari lah sebetulnya ialah Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam, kitab yang kecil, ringkas, tapi manfaatnya begitu banyak, disyarahkan oleh banyak para ulama, terutamanya di Saudi. Bahkan diajar di pengajian-pengajian di sana lah. Cumanya kita dekat Malaysia ni pengajian akidahnya sangat terhad, pengajian akidahnya sangat lemah, tidak sebagaimana yang di sana tu. Kalau kita dekat Malaysia, pengajian akidahnya tak lebih daripada sifat 20 tu lah. Daripada kecil sampai ke tua, sifat 20 tak habis-habis. 20 je tapi bertahun-tahun, 20 tahun pun dah habis. 20 sifat 20 tahun agaknya nak habis. Sekolah rendah sifat 20, sekolah menengah sifat 20, masuk universiti sifat 20, ngaji kat masjid dah tua pun sifat 20. Tapi duk belajar sifat 20, syirik boleh rasa juga. Ngaji sifat 20, bomoh tak habis juga masalah bomoh. Ngaji sifat 20 tangkal lagi, ngaji sifat 20 percaya siam mayal. So tak selesai-selesai masalah akidah kita ni, disebabkan apa yang kita lihat lah, pengajian akidahnya yang tidak begitu sistematik, pengajian akidahnya begitu terhad dan sebagainya. So kalau kita lihat dekat Saudi, ya di sana munculnya si Wahabi tu, dikatakan Wahabi tu Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tetapi kalau dilihat kepada tulisan kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab, maka banyaknya memang bid'ah akidah pun. Dia tak banyak kitab-kitab fiqh dan sebagainya, dia hanya meringkaskan Zadul Ma'ad, ada Sirah Nabawiyah, ada hukum kalau bab fiqh tu tak ingat apa tajuk. Hukum Mahathir solat katanya. Hak tu je bab fiqh. Hak lain semua banyak masalah akidah. Kitab Tauhid, Kashfus Syubuhat, Usul Thalatha, termasuk Nawaqidul Islam. Jadi fokusnya tauhid. Maka bila fokusnya tauhid, sehinggalah ke hari ini Saudi tu kalau kita lihat fokusnya tauhid. Dan itulah sepatutnya awalan wa daiman wa abada, akidah awalan, yang pertama sekali, yang senantiasa dan selama-lamanya mesti kita terangkan akidah kepada masyarakat. Barulah akidah ataupun barulah kita boleh menghindarkan perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah. Ditambah pula pentingnya mengetahui nawaqidul Islam, perkara yang membatalkan pengislaman ini, sebagaimana yang kita belajar perkara yang membatalkan taharah, ngaji taharah, dan ada perkara yang membatalkan taharah. Maka semua ada pembatal-pembatal,
Tapi dalam bab agama ni kita kurang nak mengaji pembatal kepada akidah ataupun pembatal kepada tauhid. Maka hak itulah masalah hak kat Malaysia kita ni. So adalah suatu yang bagus untuk dipelajari kitab-kitab akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antara kitab Tauhid dinyatakan, dan kitab Tauhid lebih menyeluruh. Adapun Nawaqidul Islam lebih spesifik pembatal akidah, dan disebut juga dalam kitab Tauhid, tapi diringkaskan dan dikeluarkan 10 poin yang utama dalam kitab kita ni yang kecil ni, maka manfaatnya lebih meluas. Okey, tengok pendahuluan muka surat 9. Bahagian definisi. Pertama, definisi nawaqid. Kitab yang ditulisnya Nawaqidul Islam. Tajuknya Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. So pertama sekali nawaqid. Nawaqid jamak kepada naqid. Isim fa'il dari naqadha asy-syai'. Bila disebut naqadha asy-syai' maksudnya menguraikan, menghancurkan dan merosakkan. Naqadha. So nawaqid kita sebut penghancur akidah lah, ataupun yang membatalkan ataupun yang merosakkan akidah. Itu nama nawaqid. Bila kita mengaji tauhid dengan cara yang betul, jadi pertama kita diajar berkenaan tauhid dan yang bentuk-bentuknya. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan akidah tauhid, dan perkara-perkara yang boleh merosakkan, dia tak batalkan tapi merosakkan dan mengurangkan kadar tauhid seseorang. So di samping adanya pembatal, adanya perkara-perkara yang boleh mengurangkan ataupun boleh merosakkan ataupun mencacatkan akidah seseorang. Kerana nanti kita akan sebut sesuatu, tapi dalam ni cuma fokusnya memang kepada pembatal terus. So dalam contoh dalam kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab tu, so banyak perkara-perkara yang dinyatakan di situ, termasuk yang membatalkan terus dan juga perkara yang tidak membatalkan tapi merosakkan tauhid. Definisi Islam ialah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, serta berlepas diri dari syirik dan pemeluknya. Sebagai kuasa sama, tauhid ialah mengesakan Allah Ta'ala dengan peribadatan. Tauhid wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid mengesakan, menjadikan satu. Wahada yuwahidu, menjadikan benda itu satu, maka mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian urgensi Indonesia ada urgensi nawaqidul Islam menurut fuqaha. Para ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membuat bab dalam kitab fiqh yang mereka beri nama bab hukum murtad. Adanya di sana ahkamur riddah, hukum hakam murtad. Dalam semua ulama-ulama yang dinyatakan, semua menyatakan ada bab ataupun ada perincian tentang hukum murtad. Di dalamnya mereka menyebutkan bentuk-bentuk dan macam-macam kekafiran, baik keyakinan, ucapan maupun perbuatan, yang menyebabkan penyandangnya menjadi kafir setelah keislamannya. So itu pun juga penting lah, adanya bab riddah, bab murtad, keluar daripada agama Islam. Berikutnya, alasan muallif itu pengarang hanya menyebut 10 pembatal keislaman sahaja. Adakah ianya hanya 10? Jadi kenapa? Satu, kerana ini adalah pembatal keislaman yang paling banyak terjadi. Ini adalah pembatal keislaman yang paling banyak terjadi. Dan yang kedua, kerana ini adalah pembatal keislaman paling berbahaya. Paling berbahaya tak 10 yang dinyatakan. Tapi 10 ni kita kata yang utama. Yang leleh sebenarnya tak ada. Yang leleh sebenarnya mengikut pada yang 10. Jadi 10 ni yang utama. Ada pun pembatal-pembatal yang lain yang tak dinyatakan sebenarnya masuk dalam salah satu daripada tajuk-tajuk yang dihimpunkan. Berikutnya, kaedah penting. Siapa yang jatuh dalam perkara yang mengakibatkan kekafiran, bid'ah atau kefasikan, maka hukum tidak dijatuhkan padanya hingga syarat terpenuhi dan halangan-halangan
ditiadakan atau tertiadakan. Ini penting. Orang ngaji sunnah kadang-kadang tak ngaji habis kata orang. Tak ngaji habis. Dia tahu bab bid'ah, dia tahu bab fasik, dia tahu bab pembatal keislaman, tapi dia tak ngaji kaedah. Maka dia tuduh orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah tu ahli bid'ah, ni ahli bid'ah. Walaupun kafir, dia tak kata dia kafir. Sebab kafir jelas kan. Siapa yang kata kepada akhir dia kafir, siapa kata kepada saudaranya kafir, ba'a bihi ahdahuma, patah balik kepada salah seorang daripada kedua-duanya. Tu tak banyak lah. Tapi termasuk sekali hukum bid'ah. Kita hukum kepada amalan, sama je masalah kafir mengkafir ni. Kita hanya menghukum amalan. Adapun individu muayyan nanti dulu. Maka itu kerja ulama, bukan kerja orang awam. Sebab tu mesti tak kaedah, mesti kena faham. So bila dia tak mengaji kaedah, maka dia kata ni ahli bid'ah, ni ahli bid'ah, ni ahli bid'ah. Sedangkan kita kata amalan itu bid'ah, orangnya belum tentu mubtadi' lagi. Orangnya belum tentu ahli bid'ah. Sama hukum kafir. Kita kata amalan tu kafir, amalan tu boleh menyebabkan kekafiran, orangnya belum tentu lagi. Jadi ini kaedah yang mesti kita faham. Idza tawaffara syurut wa ibtina'ul mawani', apabila syarat-syarat telah terpenuhi dan tidak ada halangan, baru boleh dihukum dia kafir. Apabila syarat telah terpenuhi dan tidak ada halangan yang boleh kita hukum dia sebagai kafir ataupun mubtadi' ataupun fasik, maka barulah pada ketika itu boleh dihukum kafir, mubtadi' dan fasik. Kalau sekiranya ada halangan dan syarat tak terpenuhi, tak boleh dihukum kepada pelakunya mubtadi' ataupun ahli bid'ah ataupun kafir ataupun fasik. Maka dia bagi tahu kat situ, siapa yang jatuh dalam perkara yang mengakibatkan kekafiran, bid'ah atau kefasikan, maka hukum tidak dijatuhkan padanya hingga syarat-syarat terpenuhi. Hingga syarat-syarat terpenuhi dan halangan-halangan tertiadakan. Maksudnya halangan-halangan tu maksudnya tak ada halangan-halangan. Jadi syarat-syarat pengkafiran, pembid'ahan dan pemfasikan, pertama berakal. So ini syarat yang boleh dihukumkan dia itu kafir ataupun mubtadi' ataupun fasik. Pertama mesti berakal. Maksudnya waras. Kalau dia tak waras, kita tahu dia kafir. Orang gila. Dia gila, dia kata dia mujtahid. Contoh kan, contoh. Dia gila, dia kata dia mujtahid. Dan dia mengkafirkan orang. Mengkafir. Dia gila. So, ni kita tahu hukum dia kafir sebab dia gila. Biarlah dia dengan dunia dia, yang kau masih nak layan tu kenapa? Biarlah dia dengan dunia dia. Sebab dia ada something wrong. Dia tak berakal, dah tak waras. Bila tak berakal, tidak ada hukum taklif. Bila tak berakal, dia tak ada hukum taklif. Maka dia mendakwa dia mujtahid lah, dia menghukum orang kafir lah, pada aku dia ni kafir dan sebagainya. Lantapi lah dia. Mudah-mudahan memang betul gila lah. Mudah-mudahan memang betul gila, supaya dia tidak ada taklif. Yang kedua, balik. Sebab balik juga hukum taklif. Kalau sekiranya dia kanak-kanak, dia tak faham apa lagi, maka ini juga merupakan syarat. Yang ketiga, mengetahui. Dia tahu yang dia cakap tu, apa yang dia cakap tu dia tahu. Bila kita iqamatul hujjah, bila kita berhujjah dengan dia, dia faham. Tapi dia tetap dengan pendirian dia, baru boleh dihukum kafir. Yang keempat, sedar. Tidak dok melamun ataupun kena ubat bius ke apa ke, tiba-tiba dia cakap something ataupun dia buat sesuatu yang mengkafirkan. So hak ni tidak boleh dihukum kafir. Yang kelima, tidak mentakwil. Apa benda tak mentakwil? Disebut bahawasanya kalau sekiranya takwilan ataupun apa yang disebut itu, kita boleh menerima takwilan. Dia ada satu kaedah, lazimul qaul laisa bil qaul. Lazimul qaul laisa bil qaul.
satu orang bercakap satu benda, tapi kadang-kadang dia tak bermaksud apa yang dia sebut secara zahirnya. Jadi kadang-kadang dia sebut perkataan itu, ini bahaya ni. So kita minta penjelasan kat dia. Apa maksud kau? Oh, barulah faham. Rupanya dia tidaklah bermaksud sebaliknya. Dia tidaklah bermaksud yang zahir itu, tapi masih qabil ditakwil, boleh untuk kita takwilkan perkataan dia tu. Faham tak? So kadang-kadang hak ni juga dalam kadang-kadang ada orang individu tertentu yang kadang-kadang dia cakap tu mungkin dia tak sedar sebagainya, tapi kadang-kadang dia cakap satu benda yang kalau dilihat secara zahirnya kafir, tapi nanti dulu belum tentu lagi. Boleh jadi maknanya lain. Boleh jadi yang dia nak maksudkan itu lain, bukan yang seperti zahirnya. Sebab tu lazimul qaul laysa bil qaul. Dia punya qaul itu bukan yang dia nak sebenarnya, bukan dia nak maksudkan. Tapi kadang-kadang dia punya penyusunan ayat dan sebagainya menyebabkan mungkin salahlah struktur ayatnya, tapi dalam hatinya bukan bermaksud buat sesuatu yang bercanggah lah, ataupun yang boleh menyebabkan kafir. Jadi hak tu juga mesti diambil kira, Jadi pun kadang-kadang sebahagian yang contoh ialah kadang-kadang isu antara ulama dengan ulama. Isu orang ni dia bukan satu aliran dengan aliran ni. So aliran ni kata, perkataan itu boleh mengundang kepada kekafiran, sedangkan yang dimaksudkan oleh orang itu lain dan tidaklah bermaksud yang kita faham. Jadi kadang-kadang apa yang kita faham dengan seseorang punya percakapan itu maksudnya sama dengan orang yang bercakap. Hak ni hati-hati. So bila kita ada confused, so kita jumpa dia dan kita cakap dan kita bertanya kepada dia, adakah perkataan ini yang kau maksudkan? Dah, kau salah faham, aku maksudkan begini dan begini. So hak ni, sebab tu benda ni bukan benda mudah, bukan benda main-main, bukan benda yang kape, suka sangat duk kape kau. 6. Sengaja. Memang sengaja. So ini syarat yang boleh kita menghukumkan dia kafir. Berikutnya, penghalang pengkafiran, pembid'ahan dan penfasikan. Pertama, tidak waras. So lawan kepada yang tadilah, tak waras. So bila dia tak waras, dia buat benda bid'ah, dia bukan ahli bid'ah, sebab dia tak waras. Yang kedua, anak-anak, maksudnya belum balik, budak-budak. Yang ketiga, jahil, tak tahu, dia jahil. Jahil ni pula tengok keadaan. Jahil tengok keadaan. Ada jahil yang tak boleh diterima. Contoh, duduk dekat Malaysia, dia tak tahu solat 5 waktu wajib. Itu kejahilan yang tak masuk akal. Dia ada dalam perkara agama kita ni, al-ma'lum fid din bid-darurah. Benda yang kita tahulah agama, semestinya kena tahu. Benda yang tak ada keuzuran kalau kita kata tak tahu. So duduk dalam negara Malaysia, dia kata puasa Ramadan, dia tak tahu puasa Ramadan tu rupanya wajib. Itu tak masuk akal. Dia tak tahu bahawasanya macam-macam lah, bersolat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji dan umrah. Tapi kalau perincian, okay, no problem. Perincian, okay, no problem. Tapi benda-benda basic yang mesti semua kita tahu. Jangan minum arak. Tak boleh ke? Kau ni dah duduk Malaysia, kau lahir kat Malaysia kan? Duduk pula tu kat kampung orang Melayu, kampung Islam. Dia minum arak. Dia kata minum arak, rupa-rupanya dia tak tahu minum arak tu tak boleh rupanya. Tak diterima. Tu kejahilan tu tak diterima. Tak ada keuzuran. Kalaulah dia duduk dalam hutan Banat mana tu, dia duduk dalam hutan, tak ada pendakwah Islam datang, so dia buat something yang tak betul, hak tu tak dikira. Ataupun dia masuk Islam, lepas tu dia pergi terpaksa pindah dekat tempat US contoh. Dia pindah US ataupun pergi UK ataupun negara-negara kafir, duduk dalam komuniti yang orang Islam tak banyak bertahun-tahun, menyebabkan ada benda yang mungkin terlepas.
So hak tu masih boleh diterima keuzuran tu. Tapi kalau duduk dalam suasana negara Islam dan sebagainya, maka itu tak ada keuzuran dalam kejahilan tu. So mesti kita tahu dia ni jahil betul ke tak. Keempat, paksaan. Kalau dia dipaksa, so dia tak dihukum kafir, tak dihukum bid'ah. Ada takwil. 5, ada takwil. Maksudnya lawan yang tadi itulah. Kalau apa yang dia cakap tu ada takwil dan menerima takwil, dia buat itu ada maknanya ataupun boleh kita tafsirkan lagi, maka sebab tu ahli sunnah sangat tidak cepat menghukum orang kafir. Ahli sunnah satu mazhab yang sangat rahmat kepada semua orang. Tidak seperti Khawarij, tak seperti Murji'ah dan sebagainya. Hak ni terlampau-melampau dan cuai. Ahli sunnah duduk tengah-tengah. Kita tak suka mengkafirkan orang. Bahkan kita nak kalau boleh semua orang masuk syurga lah tu. Kalau orang ni buat maksiat, kita, mazhab kita ahli sunnah, kita kata dia berdosa kepada Allah Ta'ala. Dan kalau dia mati, urusan kepada Allah. Jika Allah nak ampun, dia boleh ampun. Dan jika Allah nak azab, boleh azab. Kalau dia azab, tak kekal pula tu dalam neraka. Itu ahli sunnah. So sentiasa nakkan supaya orang semua masuk syurga lah. Itu ahli sunnah. Keliru. Dia buat itu, dia sangka benda tu betul, dan dia sangka ianya tidaklah membatalkan akidah. Dia keliru. So hal ni juga adalah suatu mawani', satu halangan mani' untuk kita hukum dia itu kafir. Jadi itu perkara yang mesti kita ambil perhatian tentang masalah kaedah ni. So bila tahu hukum kafir itu kepada amalan, tidak kepada orangnya. Bid'ah juga begitu, fasik juga begitu. Jadi bila kita tahu demikian, maka tak adalah kita senang-senang mengkafirkan orang, tidaklah kita senang-senang membid'ahkan orang, tidaklah senang-senang memfasikkan orang. So ini ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kerja ni biarlah para ulama yang buat. Kerja ni kerja ulama, bukan kerja orang awam. So kerja orang awam tu jangan duk sibuk membid'ahkan tuan badan. Jangan duk sibuk mengkafirkan orang dan sebagainya. Termasuk dalam bab ni kita nak bagi peringatan, duk suka tahzir-mentahzir. Sama juga tahzir-mentahzir kerja ulama, bukan kerja orang awam. Ni baru belajar sikit, tak banyak pun, tak apa nak faham lagi manhaj. So dah kata orang tu dah tak sunnah, orang ni dah bid'ah dan sebagainya. Nanti dulu, mahlan, sabar dulu, sabar. Sebab kadang-kadang bila kita terlampau sangat, hak tu jadi hulu, melampau. So bila dalam mana-mana kumpulan sekalipun, bila ada hulu, hancur. Ala halakal mutanati'un, 3 kali Nabi sebut, celaka orang melampau. Celaka orang yang melampau dan celaka orang yang melampau. Dia ada kena-mengena tahdir bahawa akidah dia tak betul. Nanti dulu, kau tu siapa? Akidah kau betul tak? Kau ngaji habis dah akidah? Betul. Kita betul ni ngaji habis dah belum? Usul salasah habis dah belum? Dalam akidul Islam, sifat solat, contohlah benda-benda basic ni mesti belajar. So kerja student ialah mengaji. Jangan disibukkan dengan fitnah-fitnah. Ni mengaji ni, orang nafsu kita senantiasa suka kepada syubhat. Termasuklah yang belajar sunnah, termasuklah. So bila dia masuk sunnah, dia suka sangat ulama ni kritik ulama ni kritik ulama ni. Beli kitab penuh, kitab kat rumah dia, kita rak ulama ni, rak semua rak belaka. Kritik ulama ni, kritik. Seronok penuh, memang nafsu kita memang suka. Ngaji tak mau. Datang kuliah tak mau. Kuliah pun celok-celak. Lepas tu, dia ni ahli bid'ah. Nanti dulu siapa? Ngaji betul dulu. Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani sendiri menyatakan dalam masalah tahzir kaedahnya ada. Sudah ada kaedah. Kita ni bukan agama macam sufi ya. Ikut suka-suka je. Kita ada kaedah kita. Dan para ulama telah buat dah pun kaedah, dah cantik dah. Cuma kita tak ada nak ngaji, tak sampai lagi bab tu. Tu yang duk tak gabi lah. Yang ustaz ngaji pun haram nak tegur anak murid. Kan? Tu pun masalah juga kadang-kadang. So, Syekh Albani dalam mentahdir ahli bid'ah, tengok keadaan, kita kena timbang keadaan. Kalau sekiranya kita mentahdir ahli bid'ah menyebabkan pada ketika itu ahli sunnah tidak kuat, ahli sunnah tak ada,
kau seorang je yang sunat tu. Ataupun kampung kau seorang je sunat. Dan satu rumah ni je sunat pun kat Negeri Sembilan ni. Lepas tu kita duduk sibuk tahzir orang, tahzir. Nanti dulu, kalau kita tahzir menyebabkan kita terkalah, maksudnya ahli bid'ah mengatasi kita, jangan mentahzir waktu tu. Tak boleh. Apabila kita berada dalam kekuatan ahli sunnah mengatasi, maka kita tahzir, maka dia jadi satu haibah, kehebatan Islam. Hak tu kita tengok. So hak ni ialah anak muda nak macam mana lah. Orang muda seronok sangat tahzir sama tahzir ni. Hak dia masuk dalam kaedah ni. So kaedah kena tahu. Sekali kita tak. So kita ni dah tak sunnah dah lah. 5 kebutuhan prima yang wajib dipelihara. Keperluan. 5 keperluan yang wajib dipelihara. Hak ni maqasidus syariah. So tak payah kita sentuh lah 3 ni, semua tu kita tahu dah. Definisi riddah, kemurtadan. Murtad ialah orang yang keluar dari agama, baik dengan kata-kata, keyakinan, perbuatan maupun keraguan. Maka riddah maksudnya keluar dari agama, baik berupa kata-kata, keyakinan, perbuatan ataupun keraguan. So ini bentuk-bentuk riddah. Pertama, dia kata kata-kata, cakap benda yang menyebabkan murtad. Kemudian keyakinan dalam hati, termasuk keraguan. Bila yakin dan ragu, dia tak yakin Islam, maka dia ragu. Aku rasa Islam ni sama lah macam agama lain pun, nampak semua elok, menyeru kepada kebaikan. Ataupun betul Islam ni agama yang betul ya, aku confused. Murtad. Walaupun dia tak menzahirkan, dalam hatinya ada keraguan Islam agama yang benar, murtad. Habis. So hak ni semua boleh menyebabkan murtad. Perbuatan, dibuat suatu perbuatan yang boleh menyebabkan murtad. Pokok akidah, pokok riddah. Pertama, kata-kata kufur dan syirik dengan tanpa paksaan. So bila dikeluarkan kalam syirik ataupun kalam kufur tanpa paksaan, murtad. 2, keyakinan kufur dan syirik, keyakinan dalam. Maka kalau dia yakin terhadap kekufuran dan syirik, syirik. 3, perbuatan kufur dan syirik, perbuatan. Tadi keyakinan di perbuatan. 4, keraguan terhadap agama dan ajaran dibawa oleh Rasul, maka ini juga murtad. Itu pokok-pokok dia, 4 perkara itu yang menyebabkan murtad. Riddah dengan kata-kata, contoh sama ada paksaan, baik serius main-main ataupun serius, kalam kufur, maka dia murtad. Itu dengan kata-kata. Keyakinan, dia mendustakan risalah Nabi, maka keyakinan melibatkan dalaman i'tiqadi. Riddah perbuatan, perbuatannya itu boleh menyebabkan kafir. Sembelih untuk berhala, maka itu murtad. Riddah dengan keraguan, sama macam kita sebut tadi. Manusia berkenaan dengan pembatal Islam ada 3 golongan. Manusia berkenaan dengan pembatal Islam ada 3 golongan. Pertama, golongan yang berlebihan dalam mengkafirkan dan memvonis orang lain dengan kekafiran. Mereka mengkafirkan orang dengan tanpa fikir panjang, pemahaman dan pengetahuan. Ini adalah dasar fahaman Khawarij. So hak ni Khawarij melampau dalam mengkafirkan orang. Khawarij terlampau obses kepada ayat-ayat ancaman. Suka sangat dia ayat-ayat ancaman. Lawan dia tu Murji'ah yang kedua tu, terlampau obses kepada ayat-ayat janji. Khawarij ancaman, Murji'ah melampau di dalam mengambil ayat-ayat janji Tuhan, syurga. Itu dua perbezaan. Jadi Murji'ah berpendapat iman itu dengan hati, dan mereka tidak masukkan iman ke dalam amal perbuatan. Menurut mereka, maksiat tidak membahayakan dengan adanya keimanan, dan ketaatan tidak bermanfaat dengan adanya kekafiran. Tak, nothing to do with luaran. Semua iman. Sebab tu mereka orang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, iman mereka sama macam iman Abu Bakar dan Umar. Pelaku maksiat tu iman sama macam Abu Bakar dan Umar. Sebab tak ada beza. Kita pun sama macam Abu Bakar dengan Umar. Cuma perbuatan saja. So perbuatan Allah tak tengok luaran, Allah tengok dalaman.
So kalau kau tengok aku tak semayang ke, tapi aku baik, contohlah kan, tapi aku beriman kepada Allah. Ini dua golongan tadi. Satu yang hulu melampau Khawarij, satu yang cuai, lalai, itu bapak Murji'ah. Ketiga, kadang-kadang kita tak boleh nafikan yang kita ada sifat murjiah dalam hati. Jadi contohnya macam tak apalah buat maksiat sikit, kita nanti taubat. Macam mana cara untuk mengelakkan daripada perasaan murjiah ni? Kena ada ilmu. Kena ada ilmu dengan tauhid. So kita dalam masalah ni nanti ada sebut juga, jangan terlampau hulu kepada ni, jangan terlampau hulu kepada ni. Sebab tu ada al-khawf war raja. Ada al-khawf war raja. Takut dan mengharap mesti seimbang. Tak boleh takut melampau dan tak boleh mengharap melampau. Maka kalau mengharap melampau, biarlah Allah ni Maha Pengampun. Buatlah, takkan Allah tak ampun. Allah. Nabi lagi sayang umat. Contohlah macam-macam lah ayat dia. Ini tak takut langsung Allah, tak takut langsung. Khawarij ataupun satu lagi yang khawf, takut berbenar dia, sampai langsung tak ada rasa mengharap kepada Allah Ta'ala. Kita ni dah tak ada harapan. Neraka lah. Biarlah aku neraka, aku sanggup lah. Betul. Dulu so nanti kita sebut Ketiga, ahli sunnah wal jamaah pertengahan antara mazhab Khawarij dan Murji'ah. Mereka menggabungkan nas-nas yang ada dan mengatakan kufur dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada dua macam. Kufur akbar, kufur asghar. Ahli sunnah, perkataan kufur dalam Quran boleh bermaksud dua. Boleh jadi kufur asghar, boleh jadi kufur akbar. Kufur yang asghar tak mengeluarkan seorang dari Islam, kufur akbar mengeluarkan seorang dari Islam. Mana dapat? Setelah dilihat secara menyeluruh ayat Quran dah ada di Rasulullah, maka diletakkan dalam satu tempat dan digabungkan, maka kesimpulannya begitu. Ada Khawarij tak semua, dia buang semua yang janji-janji surga dibuang, dia ambil yang neraka-neraka tu je. Murji'ah yang neraka-neraka tu dia tak pandang, dia hanya ambil yang ada janji-janji syurga saja. So hak tu dua-dua sesat. Dosa-dosa bukan syirik pelakunya tidak dikafirkan di dunia dan di dalam masyiah kehendak Allah Ta'ala. Berikutnya, faedah penting. Barang siapa beribadat kepada Allah Ta'ala hanya takut semata, maka ia adalah khariji. Khawarij. Beribadat kepada Allah takut semata-mata, tak ada mengharap langsung. Barang siapa beribadat kepada Allah Ta'ala dengan harapan semata, maka dia Murji'ah. Harapan, dia tak takut Tuhan langsung. Barang siapa beribadat kepada Allah Ta'ala dengan cinta semata, Sufi. Tu tak kerja, tak habis cinta dia tu iPad. Sebab tu dia duk tenggelam dalam lamunan cinta palsu dia tu. Duk iPad cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, sebenarnya tersesat rupanya. Duk iPad cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan, tak jumpa jalan, dia jadi sesat. Dia Sufi. Bodoh. Paling bodoh sekali dia lah. Barang siapa beribadat kepada Allah Ta'ala dengan takut, harap dan cinta, itulah dia muwahhidus sunni, orang yang bertauhid, orang yang ahli sunnah wal jamaah. So ahli sunnah wal jamaah menghimpunkan dalam beribadat kepada Allah Ta'ala mesti ada unsur takut, mesti ada unsur mengharap dan mesti ada cinta. Maka bila dia takut kepada Allah Ta'ala, menyebabkan dia mengharapkan syurga Allah. Bila dia mengharapkan syurga Allah, dalam masa yang sama diimbang dengan takut kalau diazab oleh Allah Ta'ala. Maka kedua-duanya datang cinta kepada Allah Ta'ala. Maka dia buat suruh dan dia tak buat apa yang Allah larang. Kerana tiga-tiga ni diseimbangkan. Al-khawf wal raja dan hub, cinta. Maka itulah yang menyeimbangkan ibadat dia. Bahkan mengikut pula apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi, maka dia tidak akan jadi melampau seperti Khawarij dan dia tidak akan menjadi terlampau cuai dan lalai seperti Murji' dan tak jadi seperti Sufi yang bodoh dan tenggelam dalam kecintaan. Kedua, tidak ada perbezaan antara pembatal-pembatal Islam dan pembatal iman, tapi ada kalanya
seorang itu Muslim dengan lisannya saja, sedangkan batinnya adalah kekafiran, itulah dia munafik. Ketiga, kejahilan itu berbeza-beza. Jika orang yang jahil itu tidak mungkin belajar, maka ia diberi keringanan hingga mendapati orang yang mengajarkan kepadanya. Kalau dia duduk satu tempat, dia tak tahu kerana tak ada orang yang boleh mengajarkan kepada dia, maka dia tunggu atau dia diberi keringanan sehinggalah ada orang sampaikan kepadanya. Misalnya orang yang tinggal di negeri-negeri yang terputus dari negeri kaum muslimin dan di dalamnya hanya ada orang kafir, maka ia diberi uzur kerana kejahilannya. Adapun orang yang tinggal di tengah kaum muslimin dan di negeri kaum muslimin, mendengar Al-Quran, mendengar hadis dan mendengar perkataan para ulama, maka orang ini tidak diberi keuzuran dengan kejahilannya. Satu lagi, bila kita sebut Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Orang asli duduk di pedalaman yang tak ada orang Islam masuk. Dia sembah pokok. Dia sembah pokok dengan cara yang Tok Banding tunjukkan. So, hak ni Ahlul Fatrah. Tapi kalau orang asli dah ada Astro, orang asli dah ada saluran televisyen, azan 5 kali sehari, kadang-kadang boleh jadi dia tidak Ahlul Fatrah. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang, yelah, walaupun ada benda tu, kadang-kadang tak boleh nak faham Islam juga kan, sebab TV kita pun merepek kan. Ada orang duduk dalam hutan sampai kepada dia dakwah Kristian dulu. Macam mana? Kristian sampai dulu, Islam tak sampai. Ataupun datang kepada dia Yahudi, ataupun Hindu, ataupun Buddha, maka sebagai ulama kata masih ahli fatrah, kerana orang yang tidak sampai dakwah Islam. Sebagai ulama meluaskan, termasuk kalau yang datang itu kumpulan Islam sesat, datang sufi merepek, masuk ke hutan, jumpa satu perkampungan orang asli, lepas tu dia ajar menari. Maka dikira ahli fatrah juga, sebab tak sampai kepada dakwah Islam yang sebenar, sampai kepada dakwah Islam yang sesat, yang salah. Maka hak tu pun mudah-mudahan orang ahli fatrah ni banyak perbahasan juga, panjang, tapi diringkaskan dengan dilihat kepada dalil-dalilnya. Maka ahli fatrah akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Kalau sekiranya dia taat, dapat syurga. Kalau dia tidak taat, neraka. Jadi mereka ni tak dapat dakwah, maka Allah akan menguji mereka pada hari kiamat dengan disuruh masuk neraka. Maka kalau ditaati, syurga sebenarnya, maka api itu syurga sebenarnya. Kalau diingkar, neraka lah. Kalau diingkar, neraka. Itu ahli fatrah. Masuk dalam perbincangan daripadanya bapa dan mak Nabi. Adakah dia ahli fatrah ke tak? Itu panjang lagi lah nantilah. Keempat, kufur itu lebih umum daripada syirik, kerana orang kafir ada kalanya mengingkari adanya Rabb. Adapun orang musyrik, maka ia beriman kepada Rabb, tapi ia menyekutukan selainnya dengannya. Jadi antara kufur dan syirik ada keumuman dan ada kekhususan. Jadi setiap musyrik adalah kafir dan tidak semua kafir adalah musyrik. Jadi musyrik kata kufur lebih umum daripada syirik. Sebab orang kafir ada kalanya mengingkari adanya Rabb. Adapun orang musyrik, dia beriman Rabb ada, tapi dia mensyirikkan dalam ibadat. Lagi teruk daripada hal yang sebelum itu. 5. Paksaan itu berbeza-beza keadaannya, tapi paksaan yang menyebabkan uzur ialah paksaan yang tidak mungkin lagi bisa terbebas darinya, dengan syarat hatinya tetap tenteram dengan keimanan. Maksudnya tak ada jalan keluar. Dia dipaksa, tak ada pilihan. Dengan pistol dekat sini, kau cakap aku tak, aku tembak kau. Tak ada pilihan. Sama bin Yasir. Macam mana? Ammar bin Yasir. Memang tak ada pilihan. Sama ada kau hidup atau mati, itu dia. Tapi dia ancam kita dengan tak bagi makan. Belum tentu lagi boleh tahan lagi. Tak cakap. Selagi boleh tahan, dia tahan. Selagi boleh tahan, dia tahan.
Sebab ada pilihan lagi. Ada buat macam-macam pilihan lain bagi. Dia sebat ke. Dan kalau sekiranya dah memang kita tak mampu nak tahan dah, then baru ada baru ada keuzuran kat situ. Ini awal-awal lagi. Nanti gaji kurang. Allah takkan gaji kurang. Dah kena cakap benda syirik. Tak boleh lah. Satu mereka. Itu mukadimah habis. Sekarang 10 pembatal keislaman. Syar'a nawaqidul Islam. Qala al-mujaddid, qala al-imam al-mujaddid Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam anna nawaqidul Islam 10. Ketahuilah bahawasanya pembatal keislaman itu ada 10 perkara. Tapi dia tak masuk lagi. Dia start dengan definisi syirik dulu. Syirik dalam ibadat. Syirik ialah menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, di mana menyekutukan itu mengalahkan uluhiyah. Syirik, syaraka, yusyariku, berkongsi. Kita kongsi hak Allah Ta'ala dengan makhluk, maka jadi syirik. Itu hanya untuk Allah, tapi kau share dengan makhluk, maka jadi syirik. Sebab tu syarikat dia share dengan banyak orang. So Allah Ta'ala tak ada kongsi. Kau nak kongsi dengan aku gelas, aku boleh, tapi dengan Allah tak ada kongsi-kongsi. Hanya hak Allah Ta'ala saja tidak boleh dikongsi. Kalau kongsi, syirik, dan itu merupakan dosa paling besar dan tidak diampunkan kalau sekiranya mati dalam keadaan kafir. Definisi ibadat. Ibadat ialah istilah untuk menyebut segala sesuatu yang dicintai Allah Ta'ala. Hak ni ta'rifan umum. Semua perkataan dan perbuatan yang mengundang kecintaan Allah dan keredaan Allah, maka semuanya dikira ibadat. Semua perkataan dan perbuatan yang mengundang cinta Allah dan redha Allah namanya ibadat. So dia umum. Apa-apa saja yang Allah suka, Allah redha, dia ibadat. Ibadat tidak sah kecuali dengan 2 syarat. Ibadat tidak sah kecuali 2 syarat. Dan syarat ini la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Syarat pertama, ikhlas kerana Allah. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Tidak syirik. Itu maksud ikhlas. Ikhlas buat seikhlas mungkin lah. Tak faham begitu. Ikhlas buat seikhlas mungkin. Belum sampai maksud. Ikhlas tidak syirik. Itu maksud ikhlas. Sebab tu suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Semua cakap tentang Allah. Dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Suratul ikhlas. Siapa cinta surah ikhlas boleh masuk syurga. Macam sahabat Nabi yang suka tu kan. So ikhlas ialah pertama tidak syirik kepada Allah. Yang kedua barulah kita faham makna dengan seikhlas. Mungkin itu baru makna kedua. Maksudnya bila kita buat Allah saja, untuk Allah saja, itu ikhlas lah. Sebab tu riak jadi syirik. Sebab kita kongsi. Nak Allah tengok, ustaz pula tengok. So jadi syirik. Kita menarik pula perhatian ustaz tu sehingga kita mau beribadat. Ustaz tengok tu. Allah dah tak tengok dah. So syirik. Mengikut sunnah Nabi SAW, 2 syaratnya mengikut sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ikut dalam beribadat. Jadi kalau ibadat tak ikut sunnah Nabi, contoh dia rukuk ke belakang, kan mana sah? Nabi rukuk ke depan, dia rukuk ke belakang, memang tak sah lah. Sebab tak ikut Nabi. Walaupun ikhlas, aku ikhlas kerana Allah, dia pun rukuk ke belakang, tak boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kiri dan kanan, kau atas dan bawah, maka itu tidak ikut sunnah Nabi. Ibadat tak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kaedah penting, barang siapa memalihkan sesuatu dari macam-macam ibadat untuk selain Allah, maka dia musyrik. Maka siapa yang memalihkan ibadat itu kepada selain Allah, musyrik. Orang mensyirikkan Allah. Syirik ada 2 macam. Ini kita ringkas, semua kita tahu. Akbar dan asghar. Syirik kecil dan syirik besar. Dua-dua kategorinya besar. Faham? Dua-dua kategorinya besar. Dalam kategori besar itu ada kecil dan besar lagi. Maksudnya siapa buat syirik kecil pun
tak boleh dihapuskan dosanya melainkan dengan taubat. Dia pakai tangkal dan dia kata tangkal ini hanya usaha. Yang bagi itu Allah. Syirik kecil tak boleh dihapuskan dengan wudu, tak boleh dihapuskan dengan amalan soleh. Dia mesti dihapuskan dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dosa taubat dosa syirik taubat aja yang boleh menghilangkannya. Syirik asghar dan syirik kecil nanti akan belakang tu nanti ada beza dia. Kemudian syirik akbar ada pada 4 macam tu. Satu, syirik dalam doa, ialah hamba berdoa kepada selain Allah Ta'ala dengan memanjat doa atau doa permohonan, maka diminta kepada selain Allah. Syirik dalam doa. Syirik dalam niat, kehendak dan kesengajaannya itu ialah menyengaja dan meniatkan amalan pada pokoknya kerana selain Allah Ta'ala. Itu niat, syirik dalam niat. Syirik dalam ketaatan, menyamakan selain Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala dalam tasyri', itu penetapan syariat dan hukum. Syirik mahabbah, cinta, mencintai selain Allah di samping mencintai Allah Ta'ala sebagaimana ia mencintai Allah Ta'ala, bahkan lebih lagi. Maka mencintai ustaz lebih daripada mencintai Allah, sehingga hukum Allah Ta'ala ikut, hukum ustaz diikutnya. Menjadikan rabai arbaban min dunillah, masuk itulah. Berikutnya, macam-macam cinta. Baca sendirilah banyak sekali. Kita ringkaskan. Kemudian riak pun nanti baca sendiri. Satu ni. Okey, belakang tu muka surat 24. Perbezaan antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan dari agama, syirik kecil masih dalam lingkungan agama. Syirik besar menghapuskan semua amalan, syirik kecil tidak menghapuskan semua amalan. Syirik besar menghalalkan darah dan harta, syirik kecil tidak menghalalkan darah dan harta. Pelaku syirik besar kekal dalam neraka, pelaku syirik kecil tidak kekal dalam neraka. Itu perbezaannya. Habis. Komentar kedua. Ada yang komentar pertama? Kita langkau ke apa? Oh, syirik dalam ibadat. Tu lah tajuk. Dia tak ada bubuh mantan situ. Kita pun pening boleh ingatkan mukadimah dia. So, pertama, al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Baru nampak? Asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Maka disebut pertama syirik dalam ibadat, seperti yang disebutkan tadi, ibadat maksud dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan orang yang mensyirikkannya dengan sesuatu pun, tetapi Allah boleh ampunkan selain daripadanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi syirik, Allah tak ampunkan dosa. Ayat ni seolah-olahnya bermaksud siapa buat syirik kira tiada maaf bagimu lah. Tapi bukan bermaksud habis tu tak boleh taubat lah. Tak. Kalau dia bertaubat sebelum mati, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Hak ni kesnya kalau mati belum taubat. Kalau mati tak dan taubat, masuk ayat tu, inna Allah la yaghfir an yushraka bih. Allah tak ampunkan dosa syirik. Siapa mati dalam syirik, tak ada taubat baginya, kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bagi mereka yang telah melakukan syirik dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, berikutnya dia mati, maka hak ni diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dari dalilnya, dengan dihimpunkan semua dari dalil antara wa'ad dan wa'id, antara ancaman dan juga janji Allah Ta'ala. Ampun di akhirat. Keampunan di akhirat. Macam masa mizan. Keampunan yang disebutkan ni keampunan di akhirat, masa di, kalau sekiranya dia bertaubat sebelum mati, so keampunan di dunia dan di akhirat. Kalau dia tak dan taubat mati, tengah duk sibuk buat syirik dia tu mati, maka dia tak dan taubat,
maka hari akhirat kekallah dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min zalik. Wa qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harrama 'alaihi al-jannah. Dan sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah maka telah diharamkan atasnya syurga, wa ma'wahu an-nar, tempatnya ialah neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu daripada penolong. Jadi siapa yang mensyirikkan Allah maka diharamkan baginya syurga. Tak boleh syurga, haram bagi orang yang mensyirikkan Allah, tidak dapat syurga. Wa minhu adzabhu li ghairillah, antaranya sembelih selain Allah, kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri, seperti orang yang sembelih untuk jin dan sembelih untuk kubur. Dia termasuk dalam syirik dalam bab ibadat itu benda tu. So bila dia menyembelih selain Allah Ta'ala maka haram hukumnya dan syirik. Dia buat syirik kepada Allah Ta'ala kerana sembelihan itu ibadat. So bila ibadat tak boleh diberikan kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla, maka mesti menumpahkan darah kepada Allah. Orang jahiliyah sembelih binatang, darah disapu pada berhala mana? Sapu. Kemudian dia beribadat dengan darah. Maka sama pula buat syirik zaman sekarang yang pergi ambil darah kambing untuk dipersembah kepada bomoh ataupun bomoh nak harus buat, ada ritual dia, maka ini semua syirik, menyebabkan kafir. Seperti yang sembelih kepada jin dan kubur tadi, sembelih untuk kubur, maka berlaku dekat Pulau Besar Melaka, kan? Hak ni semua boleh mengundang syirik besar, dan kalau sekiranya tidak bertaubat maka tak ada can lah bagi syurga. Hak ni ijma' ulama' lah. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wa aslu syirk, asal kepada syirik itu ialah kamu menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk-makhluknya dalam sebahagian perkara yang hanya berhak kepada Allah Ta'ala sahaja. Benda tu hanya berhak kepada Allah, tapi kita telah menyamakan Allah dalam perkara itu. Fa'innahu, sesungguhnya lam ya'dil ahad billah syai'an min makhluqat fi jami'il umur, kerana sesungguhnya tak ada makhluk tak langsung tak boleh diletak sekali ataupun disamakan dengan Allah Ta'ala dalam setiap perkara. Maka siapa yang menyembah selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, maka dia musyrik. Disebut dalam Al-Istiqamah. Wa yaqulu Ibnu Abdul Hadi rahimahullah, walau jaa insanun ila sariril mayyit, kalau seorang itu di pembaringan tempat nak mati dah, sariril mayyit, yad'u min dunillah, menyeru kepada selain Allah, wa yastaghithu bih, dan minta tolong dengan selain Allah, kana hadha syirkan, maka dia syirik yang diharamkan dengan ijma' orang Islam. Dengan ijma' orang Islam. So kalau dia doa selain Allah Ta'ala dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka syirik besar. Wahai Abdul Qadir Jilani, tolonglah aku ni sakit, tolonglah sembuhkan aku. Syirik besar. Sebab doa ibadat, dan mesti hanya doa kepada Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Hak tu punya banyak ayat-ayat sebagainya. Allah mencela puak-puak yang menyembah patung, yang apa tak boleh nak bagi apa. Izdad'uhum, kalau kamu doa minta kat dia patung, la yasma'una du'aakum, dia tak akan dengar doa kamu. Walau sami'u, kalau dia dengar sekalipun, mastajabu lakum, tak boleh nak, dia tak boleh jawab dan dia tak boleh bagi. Itu kepada berhala. Sama lah kepada kubur. Berhala tu benda tak bernyawa, kubur bernyawa. Ada orang yang duduk dalam kubur bernyawa. Kan ada ayat Quran. Kan ada ayat Quran, wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala itu mati, mayat. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, yurzaqun, diberi rezeki pula. Sebab itulah pok-pok ni duk pergi kubur dengan ayat itu.
Sedangkan ayat itu kata di sisi Allah, bukan di sisi engkau. Ahya'un inda rabbihim, hidup di sisi Tuhannya, bukan di sisi kau. Kalau hidup di sisi kau, yang kau tanam itu kenapa? Kan tu pun tak faham. Ngok. Benda tu pun tak faham. Gunakan ayat itu untuk bertawasul kat kubur, untuk minta mayat dalam kubur. Ini bodoh namanya. Tu bodoh. Kalau kau mayat tu kau lempang 2-3 kali dibalas, kau dibalas maksudnya dia hidup lagi. Yang Al-Quran dan Sunnah kata, benda ni kalau bagi manfaat pun tak boleh dapat, nak menolak mudarat yang terkena pada diri pun tak boleh halang. Yang kau nak pergi minta tu kenapa? Inilah akal yang tak digunakan oleh pokok sufi tarekat tu. Dalam Islam ni, pokok yang terlampau cerdik itu geng-geng Mu'tazilah. Terlampau cerdik sangat. Bahas pun benda-benda yang orang awam Allah pening kepala pokok ni bahas. Mu'tazilah mendahulukan akal segala-galanya. Akal menjadi hakim kepada nas. Kalau nas ada problem, akal menjadi hakim kepada nas. Terlampau cerdik sangat pun bodoh juga. Hak sufi tarekat ni bodohnya, otaknya, akalnya di bawah kaki. Kalau Mu'tazilah akalnya diangkat-angkat sehingga mengagungkan akal, yang pok-pok ni pula ni akal dia kat bawah kaki dia. Punya bodoh, punya tak masuk akal cara fikir dia tu. Sebab apa? Sebab tak nak fikir lah tu. Bila dia tak nak dengar dan tak nak fikir, memang sesat belaka lah. Ahli neraka kata kat Allah Ta'ala mengadu, ialah bila mereka masuk neraka, mereka kata apa? In kunna nasma' aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita ni dengar dulu dan kita berfikir, kita tak jadi ahli neraka. Kata ahli neraka, tak ada faedah lah dah masuk neraka pun nak kata macam tu. Dulu kalau kat dunia aku dengar dan aku fikir, kita tak jadi ahli neraka, kata dia. Sebab itulah kau tak guna akal. Bila Allah Ta'ala datang Islam, Islam tak pernah mengesampingkan fungsi akal. Islam meletakkan akal pada kedudukannya dan dibantu dengan nas Quran dan Sunnah. Maka akal yang waras tidak akan bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Akal yang waras tabi' mengikut Quran dan Sunnah. Tapi Mu'tazilah akalnya mendahului dan nas ikut akal dia. Dia pulas tengkuk nas ikut akal dia. Pokok sufi akal tak pakai langsung. Akal tak pakai langsung. Itu beza antara dua makhluk ni. Tu kena faham. So doa tadi minta kepada mayat dan sebagainya, itu masuk dalam syirik besar sebenarnya. Menyembelih dan sebagainya. Ada lagi. Berikutnya, yang kedua. Qala al-imam rahimahullah, al-thani man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'id yad'uhum wa yas'aluhu bisyafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Ini lebih kurang yang pertama tadi, tapi lebih spesifik. Siapa yang mengadakan perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala, ia berdoa kepada mereka, mohon syafaat kepada mereka dan bertawakal pada mereka, maka ia kafir menurut ijma'. Siapa yang mengatakan harus ada perantaraan antara Allah Ta'ala dengan makhluknya, maka ia harus ditanya apa yang dimaksudkan dengan perantara. Jika maksud bahawa harus ada perantara dalam menyampaikan risalah, itu yakni Rasulullah SAW sebagai penyampai risalah antara kita dengan Allah Ta'ala, maka ini benar. Maksudnya, apa maksud kau wasaid? Oh, wasilah kita Nabi lah yang menunjukkan kita jalan yang dikehendaki oleh Allah. Okey, no problem, betul. Maksud itu betul lah. Maka ini benar dan harus. Barang siapa mengingkarinya, maka kafir menurut ijma'. Siapakah ingkar benda tu, kafir. Apabila ada perantara yang barang siapa menetapkannya, maka ia kafir menurut ijma', iaitu mengadakan perantara antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Ia berdoa kepada mereka, memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal pada mereka, kerana tidak ada perantara antara Allah Ta'ala dengan para hambanya dalam beribadat. So Islam mengajar dalam beribadat tidak ada perantaraan antara kita dengan Allah Ta'ala.
Dalam erti kata, yang dijadikan perantara itu untuk untuk menyampaikan kepada Allah Ta'ala dengan kita minta tolong dengan benda, ataupun dengan yang dibuat akan disebutkan. Jadi pada asasnya ibadat dalam Islam disuruh direct kepada Allah Ta'ala, tidak ada perantaraan. Ud'uni astajibkum. Kan Allah suruh kita doa kepada dia direct, terus. Masalah penting, Al-Quran menyebutkan apa yang menunjukkan kewajipan memurnikan peribadatan kerana Allah Ta'ala semata dan tidak mengadakan perantara antara dia dengan makhluknya. Itu kena tahu. Dua, orang yang mengadakan perantara dan meyakini bahawa itu adalah sebab dan tidak berdoa kepadanya, tidak menyembelih dan bernazar untuknya, serta meyakini bahawa ibadat hanya kerana Allah Ta'ala semata dan tidak menyembah kecuali Allah Ta'ala, tapi ia mengadakan perantara bahawa itu adalah sebab yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala menurut persangkaannya, dan dia memohon kepada Allah Ta'ala dengan kedudukan dan hak mereka, maka perbuatan ini adalah bid'ah dan sarana yang menjerumuskan ke dalam syirik besar. Ada ketetapan, barang siapa mengadakan sebab yang tidak ditunjukkan syariat dan qadar ketentuan, maka ini adalah syirik kecil. Jika meyakini zatnya, maka ia adalah syirik besar. So dia bukan kata benda tu bagi, dia kata Allah. Dia tahu Allah Ta'ala yang berkuasa dan dia menyembah hanya Allah Ta'ala, tapi ianya sebagai suatu sarana, suatu cara mendekatkan diri, tapi tak diajar oleh Quran dan Sunnah, maka dia bid'ah. Az-Zumar ayat 3. Ha? Az-Zumar ayat 3. Baca kan? So ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa. So itu bid'ah yang menjerumuskan ke dalam syirik besar. Barang siapa yang mengadakan sebab yang tidak ditunjukkan syariat, barang siapa yang menjadikan sebab yang tak ditunjuk syariat, syirik kecil. Kalau dia kata sebab tu usaha. Kalau dia kata sebab itulah segala-galanya, syirik besar. Sebab itu tak boleh seseorang menyatakan sebab kepada sesuatu sebab dengan suka-suka saja. Islam ada dua, satu sebab syarak, satu sebab kauni. Sebab syarak ialah sebab yang Allah Ta'ala telah jadikan dan Allah Ta'ala cerita dalam Quran dan Nabi sebutlah hadis. Sebut sebab syarak. Sebab kauni ialah Allah Ta'ala menciptakan alam ini, begitulah sunnahnya. Allah Ta'ala cipta penyakit dan Allah Ta'ala cipta ubatnya. Dan kalau kena penyakit dengan ubatnya, sembuhlah dengan izin Allah Ta'ala. Dan ianya mesti datang dengan kajian, dengan saintifik yang betul. Maka itu Islam iktiraf. Sebab syarak contoh air zam-zam. Sebab syarak contoh makan tamar 7 biji setiap hari, tak kena sihir. Sebab syarak apa lagi? Yang lele-lele. Semua yang disebut oleh Nabi dan Allah Al-Quran lah, yang ada barakah dan sebagainya. So kita ambil benda tu untuk tabarruk ataupun untuk guna, maka itu sebab syarak. Syarak kata boleh, so no problem, walaupun tak masuk akal. Contoh, walaupun tak masuk akal, tapi dah ada dalam hadis Nabi, maka alal ilmu ras, junjung atas kepala. Sebab yang kedua, sebab kauni. Islam mengiktiraf kalau ianya memang sebab itu dijadikan, dan semua kita boleh tahu melalui kajian-kajian saintifik dan perubatan. So makan Panadol boleh mengurangkan sakit sendi. Contoh, makan ubat ini boleh menyebabkan jantung beroperasi dengan betul. Makan ubat ini darah boleh dikawal, tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah. Makan ubat ini asid urik boleh dikurangkan. Semua itu kajian-kajian kedoktoran dan kajian-kajian perubatan, dan ianya boleh dibuktikan. Islam iktiraf. Tapi pakai gelang magnetik boleh menyebabkan aliran darah lancar. Mana dia kajian yang dia iktiraf? Mana ada? Dah senyap dah pun sampai sekarang, mana dia dah? Kalau ada, dah lama IJM pergi pakai dah. Sebab sakit jantung tu, sebab dah ajak darah tersumbat, pakailah gelang magnetik. Tapi masalahnya IJM pun tak mempromosikannya.
Sebab tak ada kajian yang diyakini. Sebab tu dalam Islam ada sebab-sebabnya. Tiba-tiba kau pergi kat satu orang, okey, kau duduk kat rumah, nanti malam ni aku buat kerja lah. Kau sakit apa? Oh, ada pundi, ada batu karang. Okey, duduk rumah malam ni, kau jangan takut lah kalau ada pukul kau rasa lepuk kau. Dia pun balik rumah. Kawan tu buat dia jauh. Orang dia rasa macam ada godi-godi, ada orang main-main perut dia. Besok siang jumpa, dah hilang dah. Pergi buat cek doktor. Dia pun cek doktor, hilang. Main datang pergi satu mamak dekat mana tu, Negeri Sembilan ke Johor mana tak? Macam-macam lah kan. Yang dia buat action tu tak sampai 5 minit pun. Sakit mana? Sakit mata je. Okey. Dia pun buat action gunting-gunting, tampal-tampal. Lepas tu kawan tu aduh. Dia rasa sakit. Dan dia kata banyak mengucap banyak. Sebut astagfirullah banyak. Kau tak astagfirullah. Sakit. Dia tak sampai 5 minit. Okey. Cuba kau kata. Elok. Jadi duduk terlantar bertahun-tahun dekat IGN tu. Tak sakit-sakit, tak pulih-pulih sakit jantung dia. Bahkan dia kena heart failure pula dah. Jantung dah memang dah tunggu masa je lah. Dia pun tengok sebelah muka orang lain. Tengok sebelah lagi dah muka orang lain pula. Tengok sebelah pula mati pula. Yang dia tak keluar daripada hospital. Tiba-tiba datang kawan dia yang dulu pernah duduk duduk sebelah katil. Mat, kau tak keluar lagi. Kau dah sihat ke? Dah sihat, Mat. Cik lah, cadangkan kau pergi jumpa ada satu pusat rawatan Islam. Atau pusat rawatan kat mana. Murah je, kau bayar ikut ikhlas je. Aku sihat tu, aku sihat. Cuba bayangkan dalam keadaan telah bertahun-tahun berubat jantung, stres, duduk hospital yang lama, dah mati akal dah nak buat apa, tiba-tiba ada orang offer suatu sinar. Kan? Maksudnya siapa yang tak nak? Daripada yang tadi awal-awal dia bertahun-tahun orang kata sabar, banyak istighfar. Setiap kali kau istighfar, setiap kali kau redha, Allah ampunkan dosa kau, dan Allah nak bersihkan dosa dia. Habis dihapuskan dengan syirik dengan satu malam saja. Maka pergi kat kawan ni, orang tu buat apik-apik, guna jin dan sebagainya, syirik. Sihat memang sihat. Kita pun tak heran benda tu berjarak. Ustaz jadi. Apa heran benda jadi? Punya banyak sihir jadi, memang sihir jadi. Sebab izin Allah Ta'ala lah yang jadi tu. Sebab Allah Ta'ala nak uji kau. Nak uji. Dia guna ubat hospital tak elok-elok, guna dia punya jampi mentera elok. Siapa yang tak mau? Maka kau gadaikan akidah kau, itu aja. Habis. Daripada diampunkan dosa, habis. Lenyap terus, memang lenyap terus. Syirik kepada Allah Ta'ala. Ni pokok ni. Mana tadi? Ketiga. Masalah penting ketiga. Daulah Fatimiyah Syi'iyah Batiniyah di Mesir adalah kalangan yang mula-mula membangun bangunan atas kubur, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Daulah Fatimiyah Syi'iyah Batiniyah, mereka ni Syiah, pokok Syiah ni, mereka lah yang mula-mula membangun bangunan atas kubur, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Diikuti lepas daripada tu ni yang pokok Sufi tadi tu. Sebab tu pokok Sufi tarekat ni adik abang dengan Syiah je. Adik abang dengan Syiah. Abang dia Syiah tu, adik dia Sufi. Tengok semua amalan kesufian, tolong compare dengan Syiah. Pasti saling tak tumpah macam adik-adik sebab tadi. Memang sebiji. Mana datangnya duk pergi sembah kubur ni kalau tak Syiah? Mana datang duk percaya syekh boleh tahu benda gaib kalau tak daripada Syiah? Mana tak percaya kalau syekh tu dia kata boleh mengubah sakit ni kepada sakit kalau tak daripada Syiah? Mana tak dipercayanya syekh itu boleh tahu benda gaib melainkan Syiah saja? Semua Syiah belaka. Mana tak ada zikirnya terlompat-lompat terkinja-kinja kalau tak daripada Syiah? Dan macam-macam lagi. Tinggal belum guna pisau lagi.
Tapi dah ada dah pun. Dah ada dah sufi, tarekat yang guna pisau pun duk cucuk-cucuk macam wait. Syekh Jamil Zaino kan dulu dia sufi tu. Dia taubat dan dia ceritakan balik. So dia cerita duk sampai sufi pun ada cucuk perut. Bila dia cucuk perut terasa kebal tak sakit, cucuk mulut sini. Macam mana tu lah. Sufi. Jadi pok-pok ni semua ni adik-beradik dengan Syiah, tak ada beza. Sebab tu apa nama zaman kita kat Malaysia ni, hati-hatilah pok-pok ni. Syiah ni duk goyang kaki je, kita dah tak payah buat kerja dah. Yang tolong buat kerja kita pok-pok ni. Nanti bila dah semua dah kita sepakat semua dah dia keluar. Buat masa sekarang, tuan-tuan, mari kita bersatu atas nama Islam. Janganlah kita duk bocah belah ni antara Sunni dan Syi'i. Itu Amerika suka kita duk bergaduh-gaduh. Kan ya? Belum kau berkuasa lagi. Bila kau dah berkuasa, tahulah kita kau tu betul nak perpaduan ke dan sebagainya. No persatuan, no kesatuan akidah dengan Syiah, tak ada. Sampai kiamat pun kita tak boleh bersatu dengan Syiah. Yang boleh satu Malaysia je. Itu pun nak kena halau keluar semua. Syubhat dan bantah. Ini syubhat mereka. Kalangan yang mengadakan perantaraan antara mereka dengan Allah Ta'ala, maka mereka percaya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Perkataan al-wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu beriman, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Takutlah kepada dan carilah kepadanya al-wasilah. Ayat berikutnya, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut dengan akan azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu suatu yang harus ditakuti. Pokok ni mengambilkan pokok itu, dan pokok itu pun nak mencari suatu jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba pokok ni pun mencari pokok tu. Faham tak? Pokok yang dijadikan sembahan itu pun mencari jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Maka mereka ni nak cari orang yang pun masih belum apa kata, kedudukannya belum pasti lagi. Mereka menafsirkan wasilah dalam pengertian engkau mengadakan perantara dari kalangan makhluk antara dirimu dengan Allah Ta'ala. Engkau mengadakan perantara dari kalangan makhluk antara dirimu dengan Allah Ta'ala. Itu yang mereka tafsirkan. Maka jawapan kepada syubhat itu, tafsir ini batil. Tidak pernah dikatakan para imam tafsir. Tak ada imam tafsir mentafsirkan begitu. Mencari wasilah tu maksudnya Allah Ta'ala mencipta makhluk untuk dijadikan wasilah antara dia dengan Allah. Itu tafsiran pokok sufi lah. Dan kita tahu pokok sufi ni tafsiran ni ikut pelotak masing-masing lah. Maka kumpulan sufi ni ikut tafsiran dia, kumpulan sufi ni ikut tafsiran dia. Macam tadi lah, yang mati dalam kubur tu hidup. Maka apa salahnya kami pergi minta kat dia, kau tafsir kau pelotak kau. Cuba korek dia makan cherry ke? Cuba korek dalam kubur tu, dia baca paper ke? Yang diberi rezeki tu kan. Dia kata di sisi Allah kan. Maka alam kita berbeza-beza kan. Alam berbeza-beza. Duduk dalam perut mak, boleh makan. Boleh makan guna mulut. Mana ada alam dalam perut ibu makan guna tali pusat. Boleh hidup lahir pula tu. Bila dia telah berubah alam, masuk alam dunia, dia tak boleh hidup lahir dah. Dan dia kena makan ikut mulut. Keluar-keluar dia nyusu mak dia ikut mulut dia. Bukan ikut tali pusat dah, sambung sikit. Alam dah berbeza, caranya pun dah berbeza, cara hidup dah berbeza.
Mati pula alam barzakh, alam yang berbeza, tak sama dengan alam dunia. Bahkan yang mati disebut yang mati pada zaman Nabi Adam dengan sampailah zaman Nabi Muhammad, not fair lah kan. Oh, mereka tu semua kena azab punya lama. Yang kita mati zaman sekarang azab 2-3 tahun je, betul kiamat aku. Itu tak boleh masuk akal sebab alam berbeza. Dan Allah Ta'ala menciptakan alam barzakh. Tak ada siapa tahu hakikatnya bagaimana. Tak ada siapa tahu. Itu pun tak boleh fikir. Sebab tu kita kata dia tu otak bawah kaki. Tak maaf lah, bapak ni memang terpaksa lah sebut bodoh. Maka batin tak pernah ulama tafsir kata, bahkan para imam tafsir menafsirkan wasilah bahawa itu adalah ketaatan dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan tidak sekutu baginya. Masuk wasilah kat situ maksudnya mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dengan amalan ketaatan, amalan ibadat, taqarrub. Itu masuk wasilah. Mencari wasilah maksudnya kau kena dekat dengan Allah Ta'ala dengan amalan soleh yang diajar oleh Nabi SAW. Man adali waliyan faqad adantuhu bil haq. Siapa yang memerangi wali aku akan aku i'lan perang. Siapa dia wali Allah? Yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang aku fardukan kepada mereka. Dan senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepada aku sehingga aku dengan amalan nafilah sehingga aku mencintainya. Tengok, nak jadi wali Allah bukan cari wasilah bodoh. Nak cari wasilah bukan dengan orang. Kita dekatkan diri dengan Allah dengan amalan fardu dan amalan nafilah. Disebut dalam hadis tu. Masalah pokok ni tak baca hadis. Maka kita ni, agama kita ni macam matahari di siang hari tau. Diberikan kepada alam hajjatil baida, atas agama ni ditinggalkan kepada kita terang nyata. Tak ada siapa pun yang tak boleh tahu, semua orang boleh tahu. Maka bila disebut tentang wali Allah tadi tu, apa dia ciri dia? Dengan amalan fardu. Amalan fardu ni siapa yang tak tahu? Semua orang tahu. Amalan nafilah, apa dia? Amalan yang Nabi ajar. Bila dia buat banyak, mengundang cinta Allah. Bila mengundang cinta Allah, apa hadis tu kata? Tu hadis 40, tak baca pokok ni. Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih. Aku bersama dengan telinga yang dia mendengar dengannya. Aku bersama mata, aku bersama tangan digunakan, aku bersama kaki digunakan. Bila dia minta aku bagi, kalau dia minta lindung, aku lindungi dia. Itulah wali Allah. Jadi nak jadi wali Allah, semua kita boleh jadi wali Allah. Tinggal lagi berusahalah untuk jadi wali Allah dengan benda yang telah ada, bukan dengan benda yang merepek-repek. Maka main aku telik kau sikit nak jadi wali kan, main aku telik kau. Telik. Okey lah, boleh lah naik makam ni. Okey, naik makam berikutnya. Maka dia bagi satu set zikir baru pula. Zikir lagi kelabu, gonggang. Kemudian Tok Syekh telik lagi. Nampak ni macam tak cukup lagi tu. Pergi zikir lagi. Masuk balik kelambu, gonggang. Ditelik-telik, naik makam. Sampai dia jadi wali Allah tu. Konon-konon dia tu. Rupanya wali syaitan. Syubhat kedua, mereka mengadakan perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu maha agung dan tidak dapat sampai kepada kecuali dengan perantara. Ni macam budak-budak yang buat itulah perumpamaan. Nak jumpa PM, kena jumpa PE dulu. Mana boleh jumpa PM terus. Maka bila nak jumpa PM, kena ada perantaraan. Maka Allah itu lebihlah daripada PM. Mestilah kena melalui perantaraan. Siapalah kita? Kita kan banyak dosa. Itulah hujah yang biasa bapak merepek ni guna. Mereka mengartikan sebagaimana raja-raja dunia. Dan ini adalah perkara batil. Mengartikan Allah Ta'ala dengan manusia adalah menistai Allah Ta'ala. Maksud mengotori Allah Ta'ala. Raja-raja dunia pada umumnya tidak menginginkan kebaikan dan mereka tidak memberikan permohonan kecuali dengan berarti. Raja-raja dunia itu fakir. Apa yang mereka miliki akan habis
dan terkadang mereka tidak memiliki apa-apa. Maksudnya kau nak banding dengan raja tu, kenapa? Raja tak ada bandingan pun. Allah Ta'ala ni suruh kita doa direct, tak ada sumpah antaraan pun. Tu dia tak nampak. Ud'uni astajib lakum, dia tak nampak. Syubhat ketiga, perantara-perantara itu adalah orang soleh dan mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Maka kami memohon dengan perantaraan mereka kerana kami adalah orang yang berdosa, sedangkan mereka adalah orang yang soleh. Kesalehan orang lain dan amal orang lain, engkau tidak memiliki hak terhadapnya. Orang itu punya amalan soleh, kau tak ada sikit pun habuan daripada kau, tak ada pun. Kalau aku beramal, tak adanya. Tuan-tuan, ada siapa yang ada lemah sikit amalan hari ni? Mari aku bagi sikit. Mana ada? Islam tak pernah ajar macam tu. Maka pokok ni soalan begitulah. Sedangkan kesalahan itu masing-masing kita akan dibangkitkan, kita akan masuk kubur masing-masing. Tak adanya usah harap lah kot, harap tahlil orang tu. Tak adanya. Masing-masing kita lah. Kalau tak beramal, bagi 10 orang baca tahlil, kau bayar pun tak boleh nak tolong pun. Kalau dah diri tak nak sembahyang, tak mau menghadap kiblat, mati pun sibuk menghadap kiblat, apa faedah? Waktu hidup kau doa menghadap kubur, tak habis menghadap kubur. Bila mati katil nak menghadap kiblat. Faham? Waktu hidup dia doa kubur, bila mati katil menghadap kiblat. Katil pun nak menghadap kiblat. Waktu hidup tak ada nak menghadap kiblat. Jadi pokok ni, kesalahan orang lain ni dan amal orang lain, kau tak memiliki hak terhadapnya. Amal mereka adalah untuk mereka dan tidak bermanfaat bagimu kecuali amalmu sendiri. Jika engkau tidak memiliki amal maka mereka tidak akan bermanfaat bagimu. Nabi telah kata dah, idza man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya tak ada, keturunan yang baik pun tak boleh membantu. Ahlul Bait konon sebahagian yang tak betul tu lah. Sebagai dia kata kita nasibi pula, benci Ahlul Bait. Ahli sunnah orang paling sayang Ahlul Bait, dan orang paling meletakkan Ahlul Bait tu pada kedudukan dia. Pokok Syiah ni bohong saja. Adakah aku ada bini 4? Orang rumah aku yang pertama je, yang kedua, ketiga, 4 bukan orang rumah aku. Dia kan bini kedua kat, memanglah, tapi dia bukan ahli keluarga aku. Itu bodoh orang ni. Aku ada 5 anak. Ahli Bait aku anak pertama je. Anak kedua, ketiga, keempat bukan Ahli Bait. Nampak tu bodoh tu? Nampak Syiah tu bodoh tu? Yang kena tertipu kita. Yang tertipu kita. Ahli Bait. Apa salahnya kami Syiah Malaysia ni suatu perkumpulan yang mencintai Ahli Bait? Salah ke kami cinta Ahli Bait? Kau lempang. Bukan masalah kau tu cinta Ahlul Bait. Kau tu mengutuk Aisyah pelacur. Kau mengatakan Hafsah tu berpakat dengan Aisyah untuk meracuni Nabi. Aisyah tu siapa? Isteri Nabi. Oh, Nabi taqiyah. Nabi tak bodoh macam kau. Nabi tak bodoh macam kau. So Ahlul Bait kau tu. Zaman sekarang ni semua Ahlul Bait. Dia tak tahu orang label Ahlul Bait juga. Dia ingat dia seorang dia Sayyid. Dia ingat dia seorang dia Habib. Aku pun Habib juga. Contoh. Dia ingat dekat Yaman tu Habib tu je lah Ahlul Bait. Punya banyak ulama sunni, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah salafi yang Ahlul Bait dekat Yaman. Tak ada pun jadi macam bobok ni. Punya banyak Ahlul Bait yang merata-rata tempat lain. Sebagai Ahlul Bait namanya keturunan Sayyid. Elok kawan aku Syed tak sembahyang pun. Nama Syed, tapi sunnah Nabi, sunnah tok dia tak pernah tahu. Makan tangan kiri, minum tangan kiri, tok dia pun sunnah dia tak tahu. Maka ni kadang-kadang dakwaan saja. Kalau betul dia sekalipun Ahlul Bait, Nabi telah menyatakan bukan kepada kau. Zaman sekarang Nabi telah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau kau nak aku tolong kau bagi harta, aku boleh bagi. Tapi kalau kau tak ikut aku tak boleh nak berhujah daripada Allah. Aku tak boleh tolong kau hari akhirat. Itu kepada Fatimah. Fatimah anak Nabi tu, yang kau angkat dia tu. Maka Fatimah itu sendiri Nabi kata kat dia, kalau kau tak mau ikut aku tak boleh tolong. Itu Nabi.
Berapa lagi? Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan keturunan, bukan keluarga Nabi ya? Abdul Muttalib, pakcik dia, tok dia, Abdul Muttalib mati atas agama kufur. Nabi tak boleh tolong. Kau tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka jangan bangga sangatlah kalau keturunan Ahlul Bait tapi tak erti nak ikut sunnah Nabi kan? Jadi tak ada kena-mengena. Kau nak buat amalan soleh, ustaz ni punya amalan soleh, kau tak boleh kongsi. Ustaz ni amalan soleh, kau tak boleh kongsi. Bila mati senang isi borang tahlil. RM50 tempat orang kaya, RM20 tempat orang miskin. Punya tembel borang, takkanlah nak baca satu-satu kan. Maka ila hadratin Nabi, kemudian dan kepada semua nama-nama yang dalam kertas ni. Ustaz pun tipu orang tu. Buat penat kau type nama kau kan, buat penat kau tulis nama. Baik tulis, baik tak payahlah. Bagi kertas kosong, ni mak aku ya, ni mak aku. So ni mak aku punya RM10 bayar. Tak payah sebab bukan baca pun. Dia bukan baca pun. Nipu masyarakat ni ustaz. Apa lagi tu satu, apa nama, bila orang mati gunting daun pandan kan, qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allah punya berapa banyak nak baca dan berapa jam nak ambil masa. Tiba-tiba ada orang laju je. Kau baca macam mana? Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam tadi macam tadi. Selesai, sudah. Agama Islam tak bodoh macam tu. Baiklah. Syubhat keempat, dan ini adalah syubhat yang besar bagi mereka, bahawa Umar radhiyallahu anhu bertawassul dengan Al-Abbas dalam salat istisqa, dan di dalamnya terdapat dalil bahawa mengadakan perantara. Itu pun salah faham. Hadis itu sangat jelas, dia bukan pergi bertawassul macam kau bertawassul. Dia pergi bertawassul, wahai Abbas, dulu kami suruh Nabi doa. Sekarang Nabi dah wafat, boleh tak engkau tolong doakan kepada Allah? Tengok bentuk dia macam mana. Dan semua dari tawassul bentuknya begitu. Nabi kata kepada Umar, akan datang nanti gerombolan daripada Yaman, akan ada seorang namanya Uwais Al-Qarni. Dia jaga mak dia bla 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 bla. Nanti kalau kau jumpa gerombolan itu, kau cari Uwais, dan kalau kau jumpa, suruh dia doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa bagi kamu. Umar jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Dah ditanya, dah diselidik, betul Uwais Al-Qarni. Maka Umar minta Uwais tolong doakan kepada Allah supaya itu Umar minta Uwais doakan kepada Allah, bukan Uwais. Bukan ya Allah demi Uwais, ya Allah berkat Uwais. Tak ada ajar gitu. Uwais. Tak ada sebut ya Abdul Qadir Jailani dengan berkatmu. Tak ada diajar. Mana dia diajar macam tu? Semua dari tawassul, satu apa pun tak ada macam dia buat. Tiba-tiba macam-macam dah dalil bawa keluar. Hadis palsu belaka. Ni syubhat pokok ni. Tawassul terbagi kepada dua macam. Ni kita ringkaskan. Tawassul diboleh dan tawassul dilarang. Semua pernah dengar kau dah. Hak yang syar'inya tiga tu yang selalu kita sebut, ialah dengan nama Allah, dengan amalan soleh, dengan hadis dalam tiga orang guru tadi, dengan doa orang soleh yang masih hidup. Doa orang soleh yang masih hidup. Hak ini ada khilaf. Khilaf dengan pokok yang tu. Maka mereka dengan berkat, kalau dia kata, ya Allah, dengan berkat Abdul Qadir Jailani, tolonglah makbulkan doaku, itu syirik dah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat Abdul Qadir Jailani. Dia bukan minta kat Abdul Qadir Jailani, dia minta kat Allah. Tapi dengan berkat Abdul Qadir Jailani, kita tak kata dia kafir. Dia tidak kafir dengan amalan itu.
Tapi kita kata tawassul bid'i, bid'ah. Tawassul bid'i, bid'ah. Kita tak kata dia kafir dengan benda itu, dia tidak. Sebab dia minta ke Allah dengan keberkatan. So kita tak kata benda itu syirik, kita kata itu bid'ah. Sebab bid'ah tak pernah dibuat oleh sahabat Nabi, tak pernah dibuat oleh para ulama. Sebab dia minta dengan Allah. Lain kalau dia kata, wahai Abdul Qadir Jalani, tolonglah aku, berilah aku rezeki anak. Dan syirik besar. Itu syirik besar, murtad. Hak ni dah, dia kata dengan berkat. Kita kata bid'ah, tak pernah dibuat. Madad ya Rasul, lagi bid'ah lah. Sebab tu abang dia buat syiah. Tu abang dia amalan, madad ya Husin, madad ya Ali, tiba-tiba madad ya Rasulullah. Tak ada kerja pokok ni. Syafaat tapi dah. So tawassul dilarang dan tawassul dibolehkan. Cuma kita kata tawassul itu boleh membawa kepada syirik. Ditambah lagi pengamalan-pengamalan itu semua jahil belaka. Pengamal itu jahil belaka. Yang duk beramal itu orang jahil tak mengaji. Yang duk sebut tu konon-kononnya ustaz. Ustaz pun nak apa. Dia cakap kat masyarakat, macamlah masyarakat tu boleh membezakan mana yang syirik, mana yang tak syirik, mana yang boleh membuat syirik, mana masyarakat tahu. Maka bila apa salah tuan-tuan, madad tak salah tuan-tuan, madad. Esok senanglah Syiah masuk madad Ali, tak ada apa. Apa beza dengan madad Ali? Madad Husin, madad ya Husin, madad ya Ali. Apa bezanya? Boleh, kalau kau boleh, takkan Syiah tak boleh? Oh, Syiah kau tangkap pula. Apalah, kau buat boleh, Syiah buat tak boleh. Sekarang benda sama adik-adik. Syafaat itu ada dua. Syafaat manfiyah yang dinafikan, itu syafaat yang dimohon dari selain Allah Ta'ala, syirik. Dua, syafaat musbitah yang ditetapkan, syafaat yang dimohon dari Allah, dan itu tidak akan diberikan kecuali untuk orang yang bertauhid dan ikhlas. Dalam masalah syafaat ini, Allah beri izin. Sebab tu kita minta syafaat Nabi kepada Allah. Minta kepada Allah supaya kita dapat syafaat Rasulullah. Dengan syarat, buatlah sunnah dia. Habis dua. Ketiga, pembatal ketiga, iaitu man lam yakfur musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabum kafar. Barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang yang musyrik atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka, maka ia telah kafir. Konsekuensi tauhid, pertama mengingkari tauhid, yang kedua beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah makna kalimat tauhid, la ilaha illallah. So dalam agama kita, tauhid itu mengingkari taghut. Taghut ni semua yang disembah selain Allah Ta'ala, itu taghut. Kemudian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, kafir kepada taghut caranya adalah engkau meyakini kebatilan peribadatan kepada selain Allah Ta'ala, meninggalkannya, membencinya, mengingkari para pemeluknya dan memusuhi mereka. Maksud kita kafir bertauhid, kita mengingkari tauhid, maksudnya kita beribadat kepada Allah Ta'ala saja. Apa-apa yang orang buat ibadat selain Allah Ta'ala, kita benci dan kita memusuhinya. Al-Qadhi Iyad kata, kerana itu kita mengkafirkan siapa saja yang beragamakan selain agama Islam, ragu-ragu mengenai mereka atau membenarkan ajaran mereka, jika bersamaan dengan hal itu ia menampakkan keislaman dan meyakini kebatilan semua ajaran selain Islam, maka ia kafir kerana menampakkan sesuatu yang berbeza dengan apa yang ditampakkannya. Orang yang kufur kepada Allah Ta'ala itu terdiri dari dua hal. Pertama, kafir asli, maksud memang kafir lah, Yahudi, Kristian dan sebagainya. Yang kedua, seorang Muslim lalu melakukan suatu perkara yang mengeluarkannya dari Islam, meskipun ia menyangka masih tetap beragama Islam, jika pembatal-pembatal keislaman yang dilakukan itu sudah jelas dan menjadi ijma' para ulama Islam, maka penghalang dari pengkafirannya terdiri dari dua keadaan. Pertama, mengingkari pembatal-pembatal keislaman yang telah dilakukannya. Orang ini hukumnya kafir kerana penghalangnya sudah tidak ada dan syarat-syarat kekafirannya sudah jelas. Kedua, mengakui pembatal-pembatal keislaman yang telah dilakukannya, tapi ia terlindung dari
vonis terhadapnya kerana kemungkinan ada penghalang untuk mengkafirkannya. Para pengkafir terhadap orang-orang kafir itu ada 3, 4, 5, 7, 8, 10 banyak. Wajib membenci orang kafir dan memusuhi mereka serta tidak mencintai mereka. Jika orang musyrik atau kafir mati, maka orang muslim tidak mengurus jenazahnya kecuali jika tidak ada orang yang menguburkannya dari kalangan kaum kafir. Ia dikubur di tanah dan tidak dimakamkan di perkuburan kaum muslimin. Maksudnya orang kafir tak ditanam, kubur orang Islam. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tak mewarisi orang Islam. Orang kafir tidak boleh menikah dengan wanita muslimah kerana dikhawatirkan atas agama wanita itu kerana ia berada di bawah kekuasaannya. 5. Berlepas diri dari orang kafir dan berkewajipan berhijrah atas orang muslim dari negeri mereka jika ia tidak sanggup menunjukkan agamanya, iaitu hijrah daripada negara kafir. 6. Tidak diluangkan dalam majlis-majlis atau tidak dilapangkan untuk mereka di jalan. Tidak memperkenankan mereka memasuki Makkah Al-Mukarramah. Penguasa kaum muslimin wajib mengusir mereka dari Jazirah Arab. Tidak memuji dan menyanjung mereka kerana Allah Ta'ala mencela mereka sebab mereka adalah musuh Allah. Diharamkan menyerupai mereka dalam hal berpakaian dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang bersifat khusus kerana menyerupai mereka dalam penampilan menunjukkan kecintaan mereka dalam batin. Hukum yang boleh dilakukan bersama orang kafir: bermuamalah dengan mereka dalam perniagaan, memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan duniawi mereka dengan cara mempekerjakan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilakukan kaum muslimin, mengadakan perjanjian dengan mereka jika memang itu bermaslahat bagi Islam dan kaum muslimin, memberi balasan kepada mereka jika mereka berbuat baik kepada kita. Kita berlaku adil dalam memberi putusan kepada mereka dan mengajak mereka kepada Islam. Yang penting, siapa yang mengatakan bahawa Yahudi dan Nasrani adalah saudara-saudara kita, maka ia menjadi kafir kerananya, kecuali jika pengucapan adalah orang jahil, maka diterangkan kepadanya. Jika ia tetap meneruskannya, maka divonis dengan kekafiran, maksud dihukum. Adapun jika ia bertaubat, Allah Ta'ala menerima taubatnya. So, hak ni hukum bermuamalah dengan orang kafir lah. Jadi orang kafir kita kata dia kafir. Kalaulah orang kafir itu kafir dan kita kata tapi dia kan macam Islam je, sedangkan dia kafir, maka jadi kafir. Kau kena kata dia Hindu, mana boleh. Tak kot-kot lah dia masuk Islam. Dia memang Hindu pun. Ustaz, kalau kata dia belum Islam, dia belum Islam. Betul lah, dia memang belum Islam. Boleh. Dia memang belum Islam lagi. So, bila kita kata dia kafir, bila kita kata dia itu agama Hindu dan kita kata dia bukan agama Hindu, bahkan di Islam kot, tak boleh lah. Walaupun kadang-kadang kita kata dia ni Hindu ke tak, pada kita dah tahu dah dia Hindu. Lepas tu kita tanya, dia ni Hindu tak? Aku pun tak yakin lah dia Hindu. Mana boleh, dia Hindu. Sehingga dia mengucap 2 kalimah syahadah dan dia orang Islam. Selagi mana tak ada keterangan dia masuk Islam, tak boleh kata dia Islam lah. Sebab asal hukum asalnya dia kafir. Dan samalah kalau orang Muslim tadi, kafir, dia orang Islam, kita kata dia kafir, patah balik kat kita. So sama juga, kata orang kafir itu tidak kafir, kafir kita. Sebab kalau seolah-olahnya kita tidak mengiktiraf kekafirannya, so hak tu membatalkan keislaman. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nanti kita sambung. Fatiha.